Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, adakah langkah Sheraton akan berulang lagi seperti apa yang terjadi ke atas Pakatan Harapan pada tahun 2020? Satu kenyataan daripada seorang pemimpin Perikatan Nasional, beliau berkata atau membuat kenyataan berkenaan dengan langkah Sheraton. Adakah bakal berlaku lagi langkah Sheraton pada tahun baru ini, pada tahun 2022 dan 2023? Satu kenyataan berkenaan dengan langkah Sheraton yang mungkin berlaku tetapi dinafikan oleh seorang pemimpin daripada Perikatan Nasional. Tapi sebelum kita teruskan, tolong tekan butang subscribe, like, dan share video ini supaya Anda tidak terlepas perkembangan terkini politik di Malaysia. Hari ini daripada Malaysia Kini, Wan Faizal berkata langkah Sheraton tak akan berulang. Betulkah? Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Kamal, maafkan saya, menegaskan gerakan politik seperti langkah Sheraton yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2020 tidak akan berulang. Betulkah? Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan? Dalam sebuah wawancara, Wan Faizal berkata, Gabungan Perikatan Nasional memberi komitmen kepada pengundi bahawa ia akan menjadi pembangkang yang bertanggungjawab dan bermaruah. Katanya, tidak. Saya rasa insiden seperti langkah Sheraton adalah sesuatu yang mesti kita hapuskan menurutnya. Komitmen yang kami buat kepada orang ramai dan pengundi bahawa kami akan menjadi pembangkang yang bertanggung jawab dan bermaruah. Saya telah bersiap sedia untuk menjadi ahli pembangkang yang baik, katanya, sambil menambah bahawa dia akan menjadi salah seorang daripada ahli parlimen termuda. Ada beberapa pengalaman saya sebagai sebahagian daripada kerajaan akan saya gunakan dengan bijak untuk menjaga semak dan imbang kerajaan yang kita ada hari ini. Kami mempunyai gabungan ahli parlimen baru dan juga yang berpengalaman menurutnya. Ianya pasti menarik. Kami ada pengalaman untuk mentadbir tambahnya lagi. Wan Faizal juga melabelkan Gabungan Perikatan Nasional sebagai government in waiting, bakal kerajaan. Apabila ditanya mengenai peranan masa depan Perikatan Nasional dan juga gabungan itu, sambil menambah bahawa dia yakin Perikatan Nasional akan merampas semula kuasa pada pilihan raya umum ke-16. Dia menambah bahawa pelantikan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang akan jelas dalam menjawab persoalan bagaimana Perikatan Nasional akan mempengaruhi sokongan pengundi. Kami mahu seseorang yang mempunyai keseriusan dan pengalaman mendalam dalam kerajaan. Katanya ketika ditanya mengapa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin selaku Perikatan Nasional, pengurusi Perikatan Nasional sendiri tidak dinamakan untuk jawatan sebagai ketua pembangkang. Muhyiddin yang juga mempunyai ciri-ciri itu, dialah yang paling berpengalaman daripada semua. Tetapi Hamzah mempunyai enigma tersendiri, katanya, mengenai sama ada Bersatu akan melihat Hamzah sebagai pemimpin masa depan parti. Wan Faizal mengulas bahawa Hamzah berada di atas dari segi pemimpin kanan, dan ketika beliau diminta menjelaskan peranan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri, dia berkata parti itu akan menunggu pemilihan parti. Adakah ini akan menyebabkan Muhyiddin Yassin tidak lagi dipercayai oleh Perikatan Nasional ataupun Bersatu dan beberapa ahli di dalam Perikatan Nasional?
Sebab melalui kenyataan daripada Wan Faisal ketika beliau diminta untuk menjelaskan peranan Muhyiddin di dalam Perikatan Nasional dan sebagai calon Perdana Menteri mungkin pada PRU 16, beliau berkata, parti itu akan menunggu pemilihan parti. Sudah pasti, maknanya ada calon Perdana Menteri yang lain. Adakah di dalam Perikatan Nasional ada calon yang lain? Seperti Hamzah Zainuddin sendiri sebagai Ketua Pembangkang, ataupun Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Kita akan tunggu siri pemilihan parti. Tetapi setakat ini, dia adalah ketua dan calon Perdana Menteri menurutnya lagi. Pada 10 Desember, Perikatan Nasional telah menamakan Hamzah yang juga ahli parlimen Larut sebagai Ketua Pembangkang. Dan Muhyiddin pula dilantik sebagai Ketua Ahli Parlimen PN dengan Abdul Hadi Awang dari PAS sebagai timbalannya dan juga selaku timbalan pengurusi Perikatan Nasional juga. Jadi berkenaan dengan langkah Sheraton, adakah langkah Sheraton akan berlaku di dalam Perikatan Nasional seperti yang menimpa ke atas Pakatan Harapan pada tahun 2020 yang telah menyebabkan kejatuhan Pakatan Harapan pada tahun 2020? Di mana langkah Sheraton itu, kalau saya tak silap, tapi kalau saya silap Anda boleh komen di bawah untuk memperbetulkan info daripada saya. Di mana yang saya ingat untuk langkah Sheraton pada tahun 2020 antaranya adalah Zuraida Kamarudin, Azmin Ali dan beberapa pemimpin yang lain, dan diketuai oleh Azmin Ali dan juga Zuraida Kamarudin kalau saya tak silap. Tapi mungkin ada nama-nama besar yang lain tapi saya tak berapa ingat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya Perikatan Nasional mengalami perkara yang sama di dalam apa yang berlaku pada Pakatan Harapan pada tahun 2020, ini akan menyebabkan satu impak yang sangat besar yang berlaku kepada Perikatan Nasional dan pasti mengejutkan rakyat Malaysia dan ramai orang. Jadi berita hari ini daripada Malaysia Kini menyatakan Wan Faisal, langkah Sheraton tak akan berulang menurutnya. Tetapi itu baru menurut ahli parlimen Machang tersebut. Tapi kita tidak tahu daripada ahli parlimen yang lain dan pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional serta Bersatu yang lain. Mungkin mereka ada pendapat mereka sendiri. Ahli parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menegaskan gerakan politik seperti langkah Sheraton yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan pada 2020 tidak akan berulang menurutnya. Wan Faisal juga berkata gabungan PN memberi komitmen kepada pengundi di seluruh Malaysia bahawa ia akan menjadi pembangkang yang bertanggung jawab dan bermaruah, dan diharapkan apa yang dikatakan Wan Faisal ini bahawa mereka akan menjadi pembangkang yang bertanggung jawab dan bermaruah itu betul dan akan dilakukan sepenuhnya. Komitmen yang mereka buat menurutnya kepada orang ramai dan pengundi bahawa akan menjadi pembangkang yang bertanggung jawab dan bermaruah. Katanya beliau telah bersiap sedia untuk menjadi ahli pembangkang yang baik. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Adakah ini juga adakah sekiranya perkara ini berlaku boleh menyebabkan mereka memecat Muhyiddin tetapi bukan dalam Perikatan Nasional tetapi menjadi ketua pembangkang, sebab mereka lebih memilih Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang.